Dan orang yang menunggu itu sunat untuk menegur dengan ucapan subhanallah. Kemudian orang yang menunggu itu diberi pilihan sama ada untuk bermufaraqah dengan imam ataupun kekal menunggu sehinggalah imamnya turun semula. Itu di antara perbincangan yang telah kita sebutkan dalamnya pertemuan yang lalu. Baik, malam ini kita sambung. Imam melakukan sujud ketiga pada duduk tasyahud akhir. Jika imam sujud setelah berlalunya masa yang cukup untuk bacaan tasyahud, maka wajib para makmum mengikut imam pada sujud yang ketiga itu, dan dianggap imam itu melakukan sujud sahwi. Jika imam sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasyahud, maka para makmum tidak harus mengikutnya kerana dianggap sujudnya itu sebagai terlupa, dan tidak boleh dianggap sebagai sujud sahwi kerana waktunya belum lagi tiba. Jadi andai kata kita bangun daripada sujud yang kedua dengan tuan imam untuk tasyahud akhir, kita baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tiba-tiba tuan imam di depan Allahu Akbar, sujud lagi sekali. Ya. Maka pada ketika itu pertimbangannya, kalau kita nak katakan sujud itu sebagai sujud sahwi, waktunya belum tiba. Kerana bacaan tasyahud pun belum lagi dapat dihabiskan. Bagaimana dengan selawatnya, bagaimana pula dengan yang lainnya. Maka pada ketika itu ulama mengatakan tidak boleh kita mengikut dengan imam yang melakukan sujud tersebut, dan kita boleh beranggapan bahawa imam seorang yang lupa sehingga akhirnya dia telah melakukan sujud yang ketiga. Kerana waktu melakukan sujud sahwi belum lagi tiba. Orang yang sedar bahawa imamnya melakukan sujud dalam hal keadaan belum lagi habis bacaan tasyahud, dia ikut serta sujud, maka ikutnya tadi itu membatalkan solat. Kerana perbuatannya itu dianggap melakukan perbuatan tambahan di dalam solat yang tak dituntut. Baik, berikutnya imam memberi salam sebelum melakukan sujud sahwi. Tuan-tuan, sujud sahwi merupakan perbuatan yang boleh menampung kecacatan-kecacatan yang berlaku di dalam salat kita. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, kecacatan-kecacatan yang berlaku di dalam salat dapat ditampung dengan kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama perlu kita ambil maklum, hukum sujud sahwi itu merupakan sunat sahaja. Sekiranya seseorang itu meninggalkan sujud sahwi, salatnya sah, tetapi ia tidak mendapat akan kesempurnaan pada salat. Kerana kecacatan-kecacatan yang berlaku di dalam salat itu dituntut untuk kita menampungnya dengan melakukan sujud sahwi. Antara perkara-perkara yang menuntut kita melakukan sujud sahwi, yang pertama ialah bila kita meninggalkan salah satu daripada 7 sunat ab'ad. Yang pertama ialah tasyahud awal. Yang kedua ialah duduk ketika baca tasyahud awal. Yang ketiga ialah selawat atas Nabi dalam tasyahud awal. Yang keempat ialah bacaan doa kunut. Yang kelima ialah berdiri ketika mana kunut. Yang keenam ialah selawat atas Nabi SAW dalam kunut. Yang ketujuh ialah selawat ke atas keluarga Rasulullah SAW dalam tasyahud akhir. Jadi semuanya ada 7. Meninggalkan salah satu daripadanya, maka dituntut kita melakukan sujud sahwi. Yang berikutnya, sujud sahwi juga dituntut bagi orang yang tersasul di dalam solat. Seumpama tersasulnya tadi itu sama ada tersalahnya pada perbuatan atau tersalahnya pada ucapan. Contoh tersalah pada ucapan, imam tiba-tiba beri salam pada tahiyat awal solat maghrib. Solat maghrib tiba-tiba tuan imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum semua subhanallah. Baru tuan imam teringat, Allahu Akbar, bangun semula. Jadi tuan imamnya bagi salam pada tasyahud awal salat maghrib. Maka kesalahan tadi itu tersasul dalam ucapan. Kerana salam adalah rukun qauli. Maka pada ketika itu
ya sebelum tuan imamnya memberi salam nanti bila selesai daripada tasyahud, maka dituntut melakukan sujud sahwi kerana kesalahan tersasul pada bacaan. Begitu juga ulama mengatakan kalau tersasul pada bacaan tu salah letak tempatnya. Ya, sepatutnya Fatihah itu ialah ketika mana kita sedang qiyam, tiba-tiba tengah tasyahud akhir baca Fatihah. Contohnya, ya kalau berlaku. Ataupun kadang-kadang yang selalu berlaku ialah ketika mana kita doa iftitah. Wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa enggak pergi situ pula? Ya, dia terlajak ke situ. Contohnya. Maka tersasul yang macam tu dituntut melakukan sujud sahwi, ya, untuk menampung kecacatan dan kealpaan yang berlaku di dalam solat. Baik. Yang berikutnya tersasulnya juga ialah dalam perbuatan. Contohnya orang yang terbangun ke rakaat yang kelima. Ya, maka terbangun ke rakaat yang kelima itu adalah kerana kesalahan pada perbuatan. Tersalah pada perbuatan. Ataupun orang yang duduk membaca tasyahud awal rakaat pertama. Ya, solat maghrib rakaat pertama dah baca tahiyat awal dah. Ya, makmum semua bangun berdiri subhanallah, maka imam pun bangun berdiri semula. Ya, dia baca tahiyat awal rakaat pertama. Ya, maka kesalahan itu ialah kesalahan dalam perbuatan, dan ulama mengatakan ia dituntut melakukan sujud sahwi. Baik, yang ketiga, ya, tuntutan sujud sahwi juga ialah bagi orang yang syak tentang solatnya. Ya, syak dalam solat. Wa imma syaknya tadi itu kerana syak pada jumlah rakaat. Ya, dia syak dalam jumlah rakaat. Sama ada dia dah rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat solat asar, maka pada ketika itu hendaklah dia memilih untuk rakaat yang sedikit dan menambahnya lagi satu rakaat dan melakukan sujud sahwi. Itu bagi orang yang syak tentang jumlah rakaat. Dan syak itu juga berlaku pada rukun-rukun yang lain. Seumpama seorang yang syak, apakah dia dah baca Fatihah ataupun belum baca? Dia dah syak, tadi dah baca Fatihah ke belum baca ni? Ya, sebab ikut dengan imam yang bacanya sedap sangat sampai lupa. Ya, asyik melayan bacaan tuan imamnya yang mendayu-dayu, maka akhirnya dekat-dekat tuan imam nak rokok baru dia teringat, aku ni dah baca ke belum Fatihah? Ya, datang syak. Ya, maka dia hendaklah wajib membaca Fatihah yang dia syakkan tadi tu dan nanti melakukan sujud sahwi. Itu ya untuk orang yang syak dalam solat. Jadi sujud sahwi wa imma kerana tinggalkan sunat ab'ad, wa imma kerana tersasul pada perbuatan ataupun pada perkataan, wa imma kerana syak di dalam solat. Itulah perkara-perkara yang dituntut kita melakukan sujud sahwi. Nabi kita katakan fal yasjud sajadataini lis-sahwi. Hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud kerana kealpaan. Maka sujud sahwi itu kata para ulama adalah 2 kali sujud. Dan bacaan di dalam sujud sahwi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau katakan bacaannya adalah sama sebagaimana bacaan dalam sujud biasa. Ayat subhana rabbiyal a'la aja. Adapun subhana man la yanamu wa la yashu, itu kata Imam Ibn Hajar adalah inisiatif daripada para alim ulama yang berbuat demikian untuk takdis kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelupaan kita. Kalau nak mengucapkan dengan ucapan itu pun boleh, tak jadi masalah sebab tasbih tidak membatalkan solat. Ya, cuma kata Imam Ibn Hajar yang waridnya ialah bacaan sebagaimana bacaan dalam sujud biasa. Ya, jadi Imam Ibn Hajar dia lebih suka dengan bacaan subhana rabbiyal a'la saja, ya, dalam sujud sahwi. Ya. Baik. Sujud sahwi ini dituntut kepada para makmum apabila imam melakukannya. Bila imam buat sujud sahwi, maka pada ketika itu menjadi kewajipan kepada para makmum melakukan sujud sahwi. Dan para makmum yang melakukan sujud sahwi pula, ya, bila imam melakukan sujud sahwi, para makmum wajib melakukan sujud sahwi sekalipun makmum tidak mengetahui apa kesalahan imam. Ya, makmum tak tahu pun imam salah apa, tapi tiba-tiba bila
selepas tahiyat akhir imam tersungkur sujud Allahu Akbar semula, maka kita wajib ikut. Ya, sama ada kita tahu salahnya imam ataupun kita tidak tahu, tuntutan sujud sahwi itu wajib kepada para makmum. Orang yang apabila imamnya lakukan sujud sahwi dan dia tidak ikut melakukan sujud sahwi, maka solatnya batal. Ya, solatnya boleh jadi batal kalau dia tidak niat mufaraqah, berpisah dengan tuan imam. Jadi tak boleh kita bagi alasan yang salah tu tok imam aja. Tuan imam yang bagi salam dalam rakaat pertama sembahyang maghrib. Jadi bila tuan imamnya buat sujud sahwi, kita katakan yang buat salah tu imam aja. Kenapa kami pula nak buat sujud? Ya, tetap kita wajib ikut sekali bila imam kita melakukan sujud. Baik. Itu hukum hakam yang perlu kita ambil maklum berkenaan dengan sujud sahwi. Dan para ulama mengatakan apabila imam meninggalkan sujud sahwi yang dituntut, para makmum boleh melakukan sujud sahwi. Kita tahu dalam solat tadi tuan imam tinggal bacaan tahiyat awal. Dan kita menganggap itu dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Tiba-tiba pada akhir daripada solat tuan imamnya langsung bagi salam dan tak buat sujud sahwi. Maka bagi kita merasakan tidak sempurna sembahyang tadi itu disebabkan kita meninggalkan sunat ab'ad. Dan sunat ab'ad tadi itu boleh ditampung dengan kita melakukan sujud sahwi. Maka kita nak buat sujud sahwi, boleh ataupun tidak selepas imam bagi salam. Ulama mengatakan hukumnya boleh, tetapi perlu kita pertimbangkan beberapa perkara. Hukum, dari segi hukum ulama mengatakan apabila imam meninggalkan sujud sahwi, makmum boleh melakukan sujud sahwi. Kenapa alasannya boleh? Sebab bila imam meninggalkan sujud sahwi berarti imam bagi salam. Bila imam beri salam bermaksud imam dah keluar daripada solat. Bila imam dah keluar daripada solat bermaksud ikutan para makmum dengan imam dah pun terputus dengan salamnya tuan imam. Jadi makmum yang masih kekal dalam solat boleh melakukan sujud sahwi kerana dia dah pun terputus dengan tuan imamnya. Itu alasan para ulama yang mengatakan bila imam meninggalkan sujud sahwi, makmum boleh melakukan sujud sahwi. Tetapi ada syaratnya, yaitu makmum perlu memastikan lebih dahulu imam benar-benar dah keluar daripada solat. Kepastian itu kita boleh dapati dengan cara apa saja, kata Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, ditentukan dengan uruf setempat. Ditentukan dengan kebiasaan setempat. Contohnya kalau di tempat-tempat kita tuan imam bila bagi salam aja langsung angkat tangan letak di kepala. Sanuqri'uka fala tansa, sapu muka. Contohnya sebagaimana amalan tarekat Ja'fariyah. Maka pada ketika itu kita tahu bahawa itu petanda tuan imam dah keluar daripada solat. Sebab apa? Sebab kebiasaan tempat kita macam tu. Adapun setengah-setengah tempat pula macam masjid-masjid di India pula, selepas salam dia tuan imam langsung pusing menghadap jemaah. Itu lagi confirm dah keluar daripada solat. Dah pasti dah imam keluar daripada solat. Ataupun di setengah-setengah tempat tuan imamnya selepas daripada salam, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira, astaghfirullahal azim. Bila kita dengar macam tu aja kita dah tahu imam tu dah keluar daripada solat, dah memulakan wirid. Jadi apa-apa sahaja petanda yang menunjukkan kepada kita bahawa imam dah keluar daripada solat, itu sudah pun memutuskan ikutan kita dengan imam. Dah memutuskan ikutan kita dengan imam. Jadi makmum yang masih lagi dalam hal keadaan solat dan sedar ada tuntutan sujud sahwi kerana tadi imam meninggalkan tasyahud awal contohnya, maka makmum tersebut sudah boleh melakukan sujud sahwi sesudah dia memastikan ikutannya dengan imam telah pun terputus. Baik. Kesimpulannya para ulama mengatakan ada 7 kumpulan makmum bila imam meninggalkan sujud sahwi. Ada 7 macam makmum bila imam tinggal sujud sahwi.
Ya. Yang pertama ialah makmum yang sedar ada tuntutan sujud sahwi. Tetapi apabila imamnya beri salam, maka dia pun ikut serta beri salam. Maka makmum itu dianggap sengaja keluar daripada solat. Kerana dia tahu ada tuntutan sujud sahwi, imamnya beri salam, dia ikut bagi salam. Maka makmum tersebut, andai kata tiba-tiba tuan imamnya kembali melakukan sujud. Tuan imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kat belakang pun ikut bagi salam. Selesai daripada imam salam, imam teringat dia tak buat sujud sahwi. Imam pun Allahu Akbar sujud semula. Maka makmum yang memberi salam dengan sengaja tadi itu telah pun keluar daripada solat dan dia tidak lagi wajib melakukan sujud sahwi. Ya, sebab ikatan dia dengan imam telah pun terputus dengan salamnya yang sengaja. Itu makmum yang pertama. Makmum yang kedua ialah orang yang lupa tuntutan sujud sahwi, ataupun orang yang lupa tuntutan sujud sahwi, ataupun orang yang tak tahu ada sujud sahwi. Maka bila imamnya beri salam, dia pun ikut beri salam. Maka dia hukum dia dengan imam sama, kita serupa. Andai kata imam dah keluar daripada solat, itulah salam dia keluar daripada solat. Tapi andai kata imam tiba-tiba teringat kembali sujud, maka dia yang bagi salam ikut tadi tu wajib kembali sujud. Sebab salamnya itu dianggap salam orang yang tidak tahu ataupun orang yang lupa. Dia belum lagi keluar daripada solat. Kalau imamnya kembali sujud, maka dia juga wajib kembali sujud. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga ialah orang yang tahu ada tuntutan sujud sahwi. Imamnya memberi salam. Sesudah imam beri salam, dia langsung turun sujud sebelum dia memastikan dahulu tanda-tanda yang menunjukkan imam dah keluar daripada solat. Dia tahu tadi tuan imam ni tinggal tasyahud awal, kemudian tuan imam beri salam, maka dia langsung tersungkur sujud, buat sujud sahwi dalam hal keadaan dia belum memastikan apakah ikutannya dengan imam dah pun putus. Ulama mengatakan makmum yang bertindak sedemikian batal solatnya, kerana dia dianggap melakukan perbuatan tambahan dalam solat yang tak dibenarkan, melakukan perbuatan tambahan yang tak dilakukan oleh imam dalam hal keadaan dia masih lagi menjadi makmum kepada imam tersebut. Sebab dia belum memastikan apakah imam memberi salam kerana lupa atau imam beri salam kerana keluar daripada solat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita ambil maklum. Nak buat sujud sahwi, kena pastikan dulu ikatan kita dengan imam dah pun terputus. Salam imam yang lupa belum mengeluarkan imam daripada solat. Maka kita perlu kepada qarinah lain, petanda-petanda lain yang menunjukkan imam dah keluar daripada solat. Jadi ini dalam masalah sujud sahwi, orang yang langsung melakukan sujud dalam hal keadaan dia tidak memastikan dahulu apakah ikatannya dah putus ataupun tidak, maka ulama mengatakan solatnya batal. Yang berikutnya ialah makmum yang menunggu, sehinggalah dia dapat memastikan imamnya keluar daripada solat dengan petanda-petanda kebiasaan yang berlaku di tempat-tempat tersebut. Maka dengan ada petanda imamnya dah keluar daripada solat, barulah dia melakukan sujud sahwi. Itulah yang terbaik dan sepatutnya dilakukan oleh para jamaah yang ingin menyempurnakan solat dalam pelaksanaan sujud sahwi. Yang berikutnya ialah hal keadaan makmum yang niat mufaraqah. Dia tahu tuan imam ni tinggal sujud sahwi, tuan imam langsung bagi salam. Nak tunggu pastikan imam keluar daripada solat ataupun tak keluar, rasa susah bagi dia. Lebih baik aku niat mufaraqah aja. Imam bagi salam aja, maka dia langsung niat mufaraqah dan terus melakukan sujud. Disebabkan dia dah bermufaraqah dengan imam, maka solatnya sah, dan sujudnya juga benar.
Dan itu juga salah satu daripada cara untuk kita melakukan sujud sahwi selepas imam meninggalkan sujud sahwi, dalam hal keadaan kita tak dapat nak pastikan apakah imam bagi salam kerana sengaja nak tinggalkan sujud sahwi atau bagi salam kerana lupa. Maka boleh dengan kita niat mufaraqah. Mufaraqah di situ adalah mufaraqah kerana nak mengambil fadilat. Dan ulama mengatakan bermufaraqah yang sedemikian adalah mufaraqah yang dibenarkan, di mana tidak akan meluputkan pahala solat berjamaah. Maksudnya dia masih dapat pahala berjamaah sekalipun dia bermufaraqah. Dulu kita dah sebut dah mufaraqah tu ada 3. Yang pertama mufaraqah nak cepat, yang kedua mufaraqah kerana nak ambil fadilat, yang ketiga ialah mufaraqah kerana berbeza pendapat. Jadi tiga mufaraqah ni adalah mufaraqah yang dibenarkan, yang tidak akan menghilangkan ganjaran pahala dan fadilat solat berjamaah. Baik, berikutnya kita tengok masalah yang ke-63. Imam tidak yakin dengan teguran makmum. Tuan-tuan, sebab itulah kadang-kadang tuan imamnya kita yakin dia salah, bangun ke rakaat kelima, kita subhanallah, subhanallah, dia tak turun-turun juga, duk kerah kat situ. Rupa-rupanya dia tak yakin dengan teguran kita. Kaedah mengatakan imam kalau dia tak yakin dengan teguran makmum, dia tak boleh ikut. Teguran makmum dia kena pegang dengan keyakinan dia sendiri. Maka dengan sebab itu, kalau kita menegur tuan imam kita yang duduk baca tahiyat awal rakaat pertama, kita tegur, kita dah semua bangun, subhanallah, mula-mula seorang aja. Tuan imam solat maghrib tahiyat awal rakaat pertama, jemaah semuanya bangun, subhanallah, mula-mula Bilal aja, imam tak bangun juga, subhanallah, satu baris, kita berada di pihak yang benar ni. Subhanallah, makin ramai. Tak bangun juga, sudahnya satu surau, subhanallah, tak bangun juga. Rupa-rupanya tak yakin dengan teguran kita walaupun kita ramai. Kaedah dalam mazhab kita, Imam An-Nawawi mengatakan bahawa sekalipun ramai yang menegur, pendapat yang sahih mengatakan bahawa imam hendaklah berpegang dengan keyakinan dia sendiri. Dia pegang dengan keyakinan dia. Baik. Jika imam terlupa lalu makmum mengucap tasbih mengingatkan kelupaannya, maka hendaklah imam ikuti teguran itu jika dia teringat bahawa dia benar-benar lupa. Contohnya dia bangun ke rakaat yang kelima, bila makmum tegur subhanallah, maka dia teringat memang dia benar-benar lupa sampai lajak ke rakaat yang kelima. Maka pada ketika itu dia wajib turun semula. Dia wajib turun semula. Jadi kalau yang kita tegur tak turun-turun tu mungkin disebabkan dia tak yakin dengan teguran kita. Tetapi jika dia tidak teringat dan tidak yakin dengan peringatan yang diberikan oleh makmum, maka tidak harus baginya mengamalkan perkataan para makmum. Bahkan wajiblah dia mengamalkan dengan keyakinan dirinya sendiri. Dia kena buat dengan keyakinan dirinya sendiri. Dan jangan bertaklid kepada mereka walaupun bilangan mereka ramai menurut kaul yang sahih. Dalam kaul yang sahih, walaupun jumlah makmum tu ramai sekalipun, jangan ikut. Kena pegang dengan keyakinan dia sendiri. Imam Nawawi telah menyebut ada 2 kaul dalam masalah makmum yang ramai yang sampai bilangannya begitu banyak dan jelas hingga tidak munasabah mereka boleh seia sekata membuat salah. Menurut kaul yang pertama, imam jangan merujuk kepada perkataan mereka, dan menurut kaul yang kedua, imam hendaklah merujuk kepada perkataan mereka. Itu ada 2 kaul Imam Nawawi sebut. Bukan maksudnya Imam Nawawi nak bagi tahu kita bahawa kita boleh pilih mana-mana. Tengok yang berikutnya. Imam Nawawi dalam Al-Bayan mengatakan kebanyakan ashab Asy-Syafi'i, maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah, berpendapat imam jangan merujuk kepada perkataan mereka, maksudnya pada teguran makmum.
Tetapi menurut Abu Ali At-Tabari berpendapat imam hendaklah merujuk kepada perkataan mereka. Maksudnya majoriti daripada ulama Syafi'iyah mengatakan sekalipun ramai yang menegur tapi imam tak yakin dengan teguran mereka, maka imam kena pegang dengan keyakinan dia sendiri. Itu majoriti daripada ulama mazhab kita. Baik, berikutnya ragu-ragu bilangan rakaat solat imam. Ni bukan masalah bukan masalah imam yang ragu-ragu. Makmum pula ragu-ragu. Makmum ragu-ragu dengan jumlah rakaat imam. Sebab tu tadi tuan-tuan, saya tadi ada daurah kitab ni di Kuala Selangor. Ada satu soalan yang pelik, kita pun tak pernah dengar sebelum ni. Dia kata, Ustaz, macam mana kalau makmum pula yang bangun berdiri ke rakaat yang kelima? Kita pun serabut juga. Kita pun tak pernah jumpa soalan yang macam tu. Boleh tak kita tegur? Dia kata kawan kita sebelah semayang sekali kita. Saat tuan imamnya tengah tasyahud, dia dah bangun berdiri dah. Boleh kita tegur tak? Nak tegur macam mana? Kita pun tengah semayang, dia pun semayang juga, tok imam pun semayang kat depan. Nak tegur macam mana? Tuan-tuan, yang dituntut kita menegur ni ialah kita menegur dengan imam kita saja. Sebab apa? Sebab cacat celah dalam ibadat tuan imam, solat tuan imam tu mempengaruhi orang ramai. Maka dengan sebab itu setiap kecacatan dalam solat tu kita kena sampaikan, kena berikan teguran. Tetapi andai kata yang melakukan tadi tu bukannya tuan imam tapi jemaah lain, maka itu tidak dituntut bagi kita. Sebab kita tak pasti, mungkin orang tadi tu dia dah bermufarakah dengan imam, maka dengan sebab tu dia bangun lagi sebab dia dah mufarakah. Boleh jadi macam tu. Mungkin juga dia orang yang syak tentang jumlah rakaat, maka bagi dia belum cukup rakaat, dia bangun juga sesudah dia mufarakah. Maka itu hal pribadi dia, tak boleh nak kita tolong selesaikan. Yang kita nak tolong selesaikan ialah kalau kecacatan tu dilakukan oleh tuan imam, maka kita dituntut menegur. Tapi kalau dengan jemaahnya yang buat macam tu, kita tak dituntut tegur. Cukup nanti bincang selepas solat. Anta tadi kenapa bangun rakaat kelima? Bincang lepas solat. Bukan kita piduk tarik kain dia pula suruh turun. Bukan. Baik. Jika makmum ragu-ragu adakah imam telah solat 4 rakaat atau 3 rakaat solat zuhur, adakah dia kena ucap subhanallah untuk mengingatkan imam? Menurut Ar-Rawiyani, dia tidak kena ucap subhanallah, kerana yang jelas di sini imam menganggap dia telah solat 4 rakaat, sedangkan makmum pula tidak yakin dengan kesalahan imam. Makmum tak yakin dengan salahnya imam, maka dia tak boleh tegur. Oleh itu dia tidak boleh mengganggu imam dengan ucapan tasbih. Tetapi jika makmum dengan segera bermufarakah dengan imam, sebab dia syak tadi itu, maka dia bermufarakah. Bila dia bermufarakah, maka dia wajib buat lagi 1 rakaat. Maka hendaklah dia melakukan 1 rakaat lagi dan sujud sahwi kerana keraguannya itu. Kaedah keraguan ni tadi kita dah sebut. Apa juga syak yang berlaku dalam solat tu, boleh dilakukan sujud sahwi sebagai kita katakan untuk penampung kepada kecacatan tersebut. Baik, berikutnya perkara yang ke-65, hukum berimamkan dengan orang yang ummi. Ummi ni tuan-tuan ialah orang yang tidak dapat baca Fatihah dengan baik. Jadi ummi ni ada banyak kategori. Ada kategori umminya dia baca Fatihah baik tapi hanya bacaan surah aja tak baik. Maka orang yang macam tu kita boleh ikut. Fatihahnya masya-Allah okey, cuma bila baca surah aja alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tatlin. Kita dengar apa tot pula ni. Contohnya maka bacaannya tadi itu dalam bacaan Fatihahnya okey, cuma bacaan surah aja ada salah, itu tidak jadi masalah, kita boleh mengikut. Kita boleh mengikutnya. Yang kedua ialah dia baca salah pada bacaan Fatihah,
tapi kesalahan pada bacaan Fatihahnya tadi itu tidaklah menyebabkan berlaku perubahan makna. Maka kita masih lagi boleh mengikut dengannya, cuma dia menjadi imam tu hukumnya makruh dia menjadi imam. Ya, dia baca Fatihah, dia tidak mengubah makna, tetapi bacanya tadi itu ada salah. Ya, contohnya seperti orang yang tertukar siratal ladzi, dia baca dengan ladi. Siratal ladzina an'amta alaihim, betulnya siratal ladzi. Ya. Tapi dia tertukar dengan huruf dal. Menukar dengan huruf dal tadi itu tidak mengubah makna, sebab dalam bahasa Arab tidak ada perkataan al-ladhi, yang ada al-ladhi aja. Maka ulama mengatakan solat sah bagi orang tersebut dan sah juga bagi orang yang mengikut di belakang dia. Ya. Tapi perbuatannya tadi itu sebenarnya adalah haram kerana mengubah ayat daripada ayat Al-Quran. Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam matannya mengatakan, al-lahnu qismani jaliyun wa khafi, kullu haramin ma' khilafin fil khafi. Ammal jaliyu fahuwa mabniyun ghayyira, wa ammal khafiyu ma'ala wasfi tara. Yang dikatakan kesalahan yang besar dalam bacaan Quran itu, kata Syekh Ibrahim, ialah apabila kesalahan dalam bacaan Quran ini ada dua, jali dan khafi. Jali kesalahan besar yang nyata. Yang dikatakan jali itu ialah apabila mengubah struktur perkataan. Setiap kesalahan yang mengubah struktur perkataan Al-Quran, maka kesalahannya itu dianggap kesalahan yang besar. Sama ada perubahan itu berlaku dengan pengurangan huruf. Bismillahirrahmanirrahim, baknya tak ada. Imam Nawawi kata surah Fatihah ada 141 huruf, tinggal satu huruf batal solat. Surah Fatihah ada berapa perkataan, tinggal satu perkataan batal solat. Surah Fatihah mengikut tertib. Ada orang yang hafal surah Fatihah habis tapi tak tertib, contohnya sebab dia baru masuk Islam, mu'allaf, hafal dah habis dah 7 ayat tapi tak tertib. Kalau dia jadi imam pada kita tidak sah tuan-tuan. Bahkan tak sah solat. Dengan bacaan Fatihah tak tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya. Kalau macam tu tak boleh. Walaupun dia baca 7 ayat, tapi 7 ayat tadi itu tak tertib, maka tidak sah solat. Iaitu perkara-perkara syarat sah dalam bacaan surah Al-Fatihah. Mestilah menepati keseluruhan hurufnya, cukup huruf, mesti cukup kalimah, mesti cukup sabdu. Meninggalkan satu sabdu saja pun membatalkan solat. Ada 14 sabdu dalam surah Fatihah, tinggal satu sabdu pun membatalkan solat. Begitulah juga mesti cukup 7 ayat dan mestilah juga dengan tertib. Baik. Bila dikatakan kesalahan yang besar ialah apabila mengubah struktur perkataan. Contohnya tadi itu mengurangkan huruf. Maka ia kesalahan besar. Ataupun menambah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tambah huruf, tambah waw. Tambah waw, itu juga menyebabkan berlaku kerosakan dalam bacaan. Tapi bacaan yang macam itu tidak batal solat, cuma mencacatkan huruf. Tak batal solat sebab tak mengubah makna. Baik, yang berikutnya menukar baris. Maliki yaumiddin, tiba-tiba ada seorang baca malaka yaumiddin. Hai, mana tu? Dia pergi sana pula baca. Seperti bacaan Hasanul Basri, malaka yaumiddin. Maka bacaan tu tak boleh baca dalam solat. Walaupun dibaca oleh Hasanul Basri, tapi kita tak boleh baca dalam solat. Sebab apa? Tak ada warid Nabi kita baca sedemikian. Yang berikutnya pula malaka yaumiddin pun tuan-tuan mengubah makna juga. Baik, berikutnya ialah menukar huruf seperti alladzi dengan alladhi. Menukar huruf ni ada dua, menukar huruf yang berubah makna, menukar huruf yang tak ubah makna. Menukar huruf yang tidak mengubah makna, ulama mengatakan tidak batal solat.
menukar huruf yang mengubah makna maka batal solat. Ya. Contohnya baca dengan waladh, patutnya dengan dhad. Tiba-tiba ada yang baca waladhdallin, dia baca dengan dha, maka itu batal solat. Kenapa? Ad-dallin maksudnya ialah orang-orang sesat. Ad-dallin maksudnya penduduk setempat. Ya, dah berubah makna. Ya, maka membatalkan solat. Ni saya baru 2 hari lepas pejabat agama daerah ada panggil. Ya, ada ni sikit bincang sikit berkenaan dengan masalah seorang imam yang ya bacaannya tu memang jelas-jelas kita dengar baca dengan dha. Jadi para jamaahnya jadi gusar. Ada sampai yang mufaraqah, ada sampai yang ya kalau dia jadi imam dia tak nak ikut. Jadi macam mana nak buat? Saya kata pada mereka rakam dulu. Ya, rakam dulu bacaan dia. Maka bila dirakam bacaan kemudian ya dipanggil ke pejabat, ya kita pun tanya Haji cuba dengar bacaan ni. Rasa-rasanya okey tak okey baca? Dia kata tak boleh tu baca dengan dha. Ya. Maka pejabat pun kata inilah suara Haji baca kami rakam. Ya. Tak boleh tu dia kata tu dengan dha. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan ya kita ya bila kita terus tegur mungkin kadang-kadang dia tak percaya sebab dia tak dengar sendiri macam mana dia baca. Tapi saat kita rakam ya kita bagi dia dengar, oh rupa-rupanya sungguh ada salah. Jadi minta Haji tolong perbetulkan ya supaya dapat baca dengan dhad. Dia kata insya-Allah dia akan cuba ya. Maka untuk sementara tu ya betulkah imam Zuhur Asar aja ya supaya jangan para makmum ya petikai lagi. Baik, itu cara-cara untuk kita menegur tuan-tuan ya. Bahkan ada yang sampai masya-Allah bila kita tegur dia kata saya bertalaki di Masjidil Haram 21 tahun. Itu saya pernah tegur sendiri tuan-tuan ya. Ya dia kata aku talaki di Masjidil Haram 21 tahun memang dia lahir di sana. Saya kata sungguhlah ana memang talaki di Mesir 3 tahun aja, enta 21 tahun. Tapi enta talaki 21 tahun pun Imam Mekah pun tak baca macam enta. Bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata tak boleh tu baca kuat sangat bunyi angin tu. Ya. Dia tak percaya. Sampailah peringkat rakam bagi dia dengar. Syekh cuba enta dengar ni baca ni. Ada seorang budak baca macam ni sah tak? Tak boleh ni kata dia. Ya. Ni apa pula ya ada angin. Itulah bacaan enta kata. Baik. Jadi sekiranya bacaan tadi itu ya yang mengubah makna, maka itu yang membatalkan solat dan kita tidak boleh mengikut dengan orang yang tersebut. Tidak boleh seorang yang qari mengikut dengan imam yang ummi. Ya apabila bacaan-bacaannya tadi itu melibatkan ya bacaan yang salah yang mengubah makna. Jika ternyata bahawa imam yang diikutinya seorang ummi yang tidak tahu membaca, maka salatnya tidak sah. Jika seorang yang ummi menjadi imam kepada satu jemaah yang tahu membaca dan jemaah yang tidak tahu membaca, maka salat jemaah yang ummi itu sah. Maka salat jemaah yang tahu membaca itu tidak sah dan wajib mereka ulang semula salat mereka. Kita singgah di satu tempat, satu kampung baca macam tu. Ghairil ma'cubi alaihim walaccallin. Semua satu kampung baca macam tu. Kita seorang aja yang baca tak sama dengan mereka. Kita qari antara bangsa, imam masjid negara. Contohnya. Maka kita ajalah yang mufaraqah. Dia orang tak perlu mufaraqah. Ya, sebab dia memang satu kampung baca macam tu. Satu kampung menyanyi lagu kita serupa, sama aja. Ya. Jadi tak ada masalah. Kata Al-Bandihi, jika seseorang yang pandai membaca berimamkan orang yang pelat bacaannya, seperti dia tidak dapat menyebut huruf qaf dengan makhraj yang betul, bahkan disebutnya di antara bunyi qaf dan antara kaf dan qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ya mustaqim ka mustaqim ka ya kita tak jelas. Ya contohnya. Maka solatnya sah tetapi makruh. Ya kita solat ikut dia tadi itu sah tetapi perbuatan itu makruh. Ya. Kata Abu Hamid, jika imam itu menyebut zal pada siratal ladzina an'amta alaihim dengan bunyi dal, alladzina dia baca dengan
alladina, maka ikutannya sah kerana sebutan sedemikian tidak mengubah makna ayat. Sebab apa tak ubah? Sebab tak ada kalimah alladhi dalam bahasa Arab. Jadi jelas-jelas yang dia sebut tu alladhi, cuma dia ni orang pelat. Ya. Hukum ini tidak berlaku pada imam yang menukarkan bunyi dhad kepada dha pada ayat waladdallin, kerana perubahan itu mengubah makna ayat. Ya, adh-dhallin bererti orang yang bermukim ataupun penduduk setempat, manakala ya ad-dhallin adalah ya bermaksud orang-orang yang sesat. Wajib makmum yang qari, yakni yang pandai membaca, bermufaraqah apabila mendapati imamnya melakukan kesalahan dalam bacaan Fatihah yang mengubah makna atau mengurangkan huruf-huruf Fatihah atau meninggalkan sabdu dalam bacaan Fatihahnya. Jadi bila ya salah satu daripada salah ni, kita yang pandai baca wajib mufaraqah, yaitu apabila imam baca dengan bacaan yang mengubah makna dalam surah Fatihah. Ya, an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat pada mereka, tiba-tiba dia action baca an'amtu alaihim, yang telah aku beri nikmat. Contohnya, ya, maka berubah makna, itu kita kena mufaraqah. Ataupun mengurangkan huruf sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, bila terkurang huruf bermaksud tidak cukup ayat huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah yang 141 huruf, ataupun meninggalkan sabdu yang 14, ayat dia tinggalkan iyyaka, tiba-tiba dia baca iyyaka, tak ada sabdu, ya, maka itu mengubah makna dan juga ya membatalkan solat. Sah solat para makmum yang mengikuti seorang imam yang melakukan kesalahan dalam bacaan-bacaan surah, sedangkan bacaan Fatihahnya baik. Ya, dia salah dalam bacaan surah aja, pelat ya dalam bacaan surah, itu tak jadi masalah. Ya, orang yang tak boleh nak sebut huruf ain, itu memang kita nak buat macam mana? Memang dia tak dapat. Ya, kalau sebut ain dia mesti naik ke hidung. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, patutnya macam tu. Tapi kalau yang tak boleh sebut ain ni, dia bunyi dia lain. Kalla la tuti', bunyinya lain. Ya, bunyinya dah lain. Jadi kita dengar pelat, kita dengar pelik. Ya, tapi kesalahan tadi itu bukan dalam Fatihah, maka ulama mengatakan boleh saja kita ikut dengan ya imam tersebut. Baik. Yang berikutnya perkara yang ke-69, ya, saktatus salat. Saktatus salat ni tuan-tuan bermaksud tempat-tempat perhentian di dalam solat. Tempat-tempat perhentian di dalam solat yang hukumnya sunat. Ya, ilmu ni tuan-tuan bila duduk dalam bila duduk bukan pada pada bidang dia makna lain. Saktah dalam ilmu tajwid bermaksud as-saktuhumul mukhtaru duna tanafusin, yang dikatakan saktah tu berhenti sekejap tanpa bernafas. Itu kalau dalam bacaan Al-Quran. Kalau perbahasan dalam ilmu tajwid, dulu pun kita dah bahas dah berkenaan dengan mat, ya, pada azan dan sebagainya. Dan orang tajwid dia tak boleh nak hukum azan kita salah sebab lebih panjang daripada 6. Ya, sebab apa? Ya, yang dibahaskan pada ilmu azan ni bukan ilmu tajwid. Ya, itu mat lain. Ya, itu pun kita dah bahaskan. Ya, begitulah juga dengan ilmu-ilmu yang lain pun. Ya, kadang-kadang dalam ilmu hadis sendiri pun kita kena faham gaya bahasa daripada hadis. Tak faham gaya bahasa hadis, kita jadi bergaduh dengan orang ataupun pelik daripada orang. Ya. Ini di antara perkara yang 2-3 hari ini saya sebut-sebut. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan tengok dah banyak sangat viral-viral yang menyalahkan orang yang tidak merapatkan saf. Jadi pada pandangan mereka tu yang dikatakan saf yang rapat tu ialah tumit bertemu dengan tumit, mata kaki temu dengan mata kaki, barulah dikatakan saf yang rapat. Ya, sedangkan dalam bahasa hadis yang kita pahami oleh ulama-ulama 4 mazhab mengatakan saf yang rapat tu cukup hanya dengan bahu bertemu bahu. Ya, bahu bertemu bahu itu sudah dianggap rapat saf, bukan kaki bertemu kaki. Ya,
Sebab apa kita tak pakai hadis berkenaan dengan kaki bertemu kaki? Yang pertama, ulama mengatakan analisa hadis-hadis berkenaan dengan kaki bertemu kaki hanyalah merujuk kepada riwayat dua orang sahabat. Yang pertama ialah riwayat Sayyidina Anas bin Malik, dan yang kedua ialah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ya, bila Nabi kita suruh para sahabat luruskan shaf, maka Sayyidina Anas bin Malik kata, ra'aitu ahadana, saya melihat salah seorang daripada kami. Aku melihat salah seorang daripada kami merapatkan kakinya kepada kaki kawannya. Ya. Jadi Anas bin Malik kata, saya melihat salah seorang daripada kami. Baik. Yang kedua, Nu'man bin Bashir pula mengatakan, sehinggalah salah seorang lelaki daripada kami merapatkan kakinya kepada kaki kawannya. Baik, tengok bahasa hadis. Ya, Anas bin Malik kata, aku melihat salah seorang daripada kami. Bermaksud Anas sendiri tak buat. Hanya salah seorang daripada sahabat yang buat. Anas tak kata sehinggalah kami semua merapatkan kaki kami. Tidak ada hadis yang macam tu. Ya, Anas cuma kata kami melihat salah seorang daripada kami ia merapatkan kaki kepada sahabatnya. Maka sebab itu Imam Ibnu Hajar kata, lafaz hadis ini menunjukkan kepada perbuatan mubalaghah. Orang tadi itu melampau-lampau dalam nak memastikan shaf yang lurus dan rapat. Bukan semestinya mesti rapat mata kaki. Tapi kita tengok banyak surau-surau kita hari ini buat lukisan shaf yang salah pangkah. Kemudian gambar kat bawah pula, yang rapat-rapat tu, ni betul. Banyak diviralkan macam tu. Ya, tapi hakikatnya tuan-tuan, secara praktikal pun sukar kita nak buat. Sebabnya tubuh kita bukan sama. Yang gambar tu lukisan. Ya, dia boleh lah. Yang datang kita ni ada yang cili, ada yang carrot, ada yang buah pe, ada ya. Ada yang macam-macam. Jadi saiz kita tak sama. Jadi kalau nak bagi rapat semua, pasti akan ada yang tekangkang luas. Ya. Mesti ada yang tekangkang luas. Ya. Maka di situ tak praktikal. Ya. Jadi faham bahasa hadis dulu. Ya, saya waktu talaqi Sahih Muslim dulu dengan guru kami, amat beliau titik beratkan berkenaan dengan bahasa hadis supaya kita dapat analisa hukum di situ. Yang pertama, Anas bin Malik kata, aku melihat salah seorang daripada kami. Bahasanya bukan sehingga kami semua, hanya salah seorang. Yang kedua pula, salah seorang daripada kami itu tak disebutkan nama. Bermaksud orang itu orang yang biasa-biasa. Sebab para sahabat kalau meriwayatkan orang-orang besar yang buat, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Talha, Zubair dan sebagainya, mereka akan sebut nama. Sebagaimana kata Anas bin Malik, aku solat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Omar, di belakang Osman. Disebut nama. Ya, kalau yang melakukannya tu orang-orang besar. Ini menunjukkan orang biasa-biasa aja. Bermaksud Anas pun tak buat, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali pun tak buat merapatkan kaki kepada kaki. Ya. Baik, yang kedua, Nu'man bin Bashir mengatakan ar-rajulu minna, seorang lelaki daripada kami. Maka ia juga hanya menunjuk kepada seorang lelaki. Tak dikatakan ar-rijal, lelaki-lelaki, hanya dikatakan seorang lelaki saja. Dan itu juga menunjukkan bahawa Nu'man sendiri tak buat. Dia cerita tentang orang yang buat. Kalau dia sendiri yang buat, baik dia kata sehinggalah saya pun merapatkan. Ya, ini dia cuma bercerita bahasa tu tentang orang lain yang buat, bukan dia yang buat. Bermaksud Nu'man dan juga Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tersebut, kedua-duanya tidak melakukannya. Ya, maka dengan sebab itu, ya, kalau kita baca kefahaman daripada para alim ulama kita dulu yang dikatakan suddul furash, menutup renggang-renggang shaf hanyalah dengan menyentuh bahu dengan bahu, bukan sampai kita katakan menyentuh mata kaki dengan mata kaki. Kadang-kadang kita mengusik juga, ada yang macam tu sembahyang dia sentuh kaki kita, kita pun anjak masuk sikit lagi dia kangkang lagi. Sebab apa? Sebab itulah nak bagi dia faham bahasa. Faham bahasa hadis tu, cara dia buat tu sebenarnya tidak menepati apa yang dipahami oleh ulama-ulama kita dulu. Jadi sentuh mata kaki dengan mata kaki ini bukan satu tuntutan, hanya perbuatan seorang sahabat je. Baik.
Sekarang ni mana kita nak letak pula hadis Nabi yang disebutkan dalam Majmu' Syarah Muhazzab yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan kadar berdirinya seorang dalam solat itu sekadar sejengkal. Hadis itu ada. Ya, kalau kita berdiri sekadar sejengkal, macam mana nak sentuh dengan mata kaki yang lain? Ya, kalau kita berdiri sekadar sejengkal. Ya, dan hadis berdiri sekadar sejengkal ni adalah hadis perbuatan baginda Nabi. Hadis menyentuh mata kaki itu adalah perbuatan sahabat. Mana kita nak dahulukan? Ya, berdiri dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi ataupun tengok apa yang salah seorang sahabat buat. Maka di situ jelas ya, kita boleh ya, kalau yang rajin-rajin melukis tu tuan-tuan, tolong lukis semula. Ya, tolong lukis semula, buat gambaran ya, bahu rapat dengan bahu, kat bawah tu kaki buat jarak sejengkal. Itu baru menepati mazhab kita dan empat mazhab dan ya, keempat-empat mazhab. Ya, berkenaan dengan masalah masalah merapatkan shaf. Itulah bahananya tuan-tuan, kalau kita baca hadis tapi kita tak dapat pedoman daripada para guru yang boleh mensyarahkan hadis-hadis kepada kita, maka tersalah faham. Memang baca daripada hadis tapi salah faham. Sebab itulah para fuqaha ni ibarat mereka tu umpama doktor-doktor pakar yang menentukan ubat dan dos yang boleh kita ambil. Ya, manakala muhaddisin pula mereka adalah ya farmasis yang mengumpulkan semua ubat. Ya, semua ubat ada, tapi farmasis kalau kita pergi nak ambil ubat apa cik? Ubat asma. Dia kata doktor ada bagi contoh tak? Dia nanti tanya, sebab dia nak bagi langsung tak boleh. Dia tak tahu dos dia. Ya, maka fuqaha itulah ya yang menentukan mana satu hadis yang kita guna dan juga mana satu hadis yang telah pun dimansuhkan dan sebagainya. Baik, saktatus solat ya, 5 perhentian dalam solat. Kita tuan-tuan ya sekali kuliah 10 saja bincang. Ya, mula tadi 61, 70 selesai. Tuan-tuan jangan bimbang. Baik. 5 saktatus solat. Saktatus solat ni maksudnya perhentian seketika ketika mana kita ya dalam solat. Yang mana tujuan perhentian itu wa imma kerana untuk membedakan rukun dan sunat, wa imma tujuannya untuk ya berdoa, wa imma tujuannya adalah untuk memberi ruang waktu kepada para jamaah. Ya, jadi itu tujuan-tujuan daripada saktatus solat. Baik kepada orang yang solat sendirian ataupun ya kepada imam, ya, maka sunat ada saktatus solat ini. Ya, sunat kita meraihkannya. Tetapi secara pasti insya-Allah kalau dalam solat tarawih imam-imam kita tak buat saktat ni. Ya, imam kita laju aja dan makmum pun redha. Ya. Baik, yang pertama saktah berhenti sekejap selepas takbiratul ihram sebelum baca doa iftitah. Berhenti sekejap. Allahu akbar. Sekadar bertenang, kemudian barulah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, ataupun wajjahtu wajhiyal ladzi, ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Jadi berhenti sekejap. Tujuan perhentian sekejap itu supaya dapat dibezakan takbiratul ihram yang rukun dengan iftitah yang sunat. Takut nanti ada yang buat bypass. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Dia langsung sambung aja. Buat apa lagi ulang, kata tadi dah buat, kata dia. Jadi sebab itu ulama mengatakan sunat ya, ada perhentian, ya ada gap di situ supaya dapat dibezakan yang rukun dan juga yang sunat. Baik. Yang berikutnya selepas bacaan iftitah sebelum kita baca Fatihah. Maka di situ juga perhentian sekejap. Juga tujuannya sama supaya dapat dibezakan Fatihah yang rukun dengan iftitah yang sunat. Yang berikutnya selepas dallin berhenti sekejap ya, dan sunat kita berdoa rabbighfirli amin, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nabi kita berdoa rabbighfirli amin tiap kali baginda mengucap dallin dalam Fatihah. Maka sunat juga kita ucap. Ya, jadi berhenti sekejap sekadar berdoa kemudian baru amin. Tujuan perhentian di situ untuk doa, tujuan perhentian di situ juga untuk memisahkan ya ayat Fatihah dengan amin yang bukan ayat Fatihah.
Tapi kat sini kadang-kadang memang sukar tuan imam nak beramal tuan-tuan. Kita baru dhalin. Ada seorang kat belakang, habis semua. Ya. Jadi kadang-kadang nak dapat fadilat amin bersama dengan imam tu jadi susah bagi kita. Ya, sedangkan fadilat amin dengan imam ni tuan-tuan dapat pahala, ya, diampunkan dosa-dosa yang banyak. Ya, Nabi kita katakan fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang aminnya serentak amin dengan para malaikat, iaitu serentak dengan aminnya imam, maka dia dapat diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ini kita baru dhalin. Nak ambil nafas baca doa tadi, dah ada seorang satu masjid nanti ya. Kalau selalu berlaku macam tu tuan-tuan, kena tangkap, ikat dengan serban. Ya, tolong cakap ya. Kamu jangan rosakkan fadilat amin kami. Ya. Sebab apa? Rosak habis semua, kita tak dapat ya ganjaran tersebut. Ya, fadilat dalam takmin ya bersama dengan imam. Yang berikutnya ialah selepas amin sebelum membaca surah. Di sini saktahnya panjang kalau kita sebagai imam. Ya, saktahnya panjang, kita berhenti agak lama sekadar ruang waktu untuk jemaah kita baca Fatihah. Ya, sekadar ruang waktu jemaah baca Fatihah supaya nanti bacaan surah kita tidak menjadi gangguan kepada jemaah yang sedang membaca Fatihah. Kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh terganggu sikit pun tuan-tuan. Sensitif sungguh. Ya. Imam baca ayat ke depan je, dia duk baca Fatihah belakang dah sangkut dah. Iyyaka na'budu wa Kalau macam tu tak habis-habis lah tuan-tuan. Kesian ke dia. Maka kita bagi ruang waktu untuk dia baca Fatihah. Jadi di situ juga ya adanya saktah, bahkan dikatakan saktah yang panjang. Waktu pengajian dengan tuan guru kita Syekh Fahmi Zamzam hafizahullahu taala, beliau katakan ya sekurang-kurangnya tuan imam tu berhentilah sekadar bernafas 3 kali. Kata Syekh Fahmi. Jadi kalau kita ya selepas dhalin amin tu kita bernafas 3 kali, insya-Allah waktu kita nak mula baca, makmum kita dah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tak adalah ya jadi gangguan kepada para jamaah. Baik, yang terakhirnya ialah saktah selepas membaca surah, iaitu berhenti sejenak sebelum turun rokok. Selepas daripada baca surah, berhenti sekejap sebelum turun rokok. Itulah ya 5 saktah ya perhentian di dalam solat. Baik, yang berikutnya ialah berkenaan dengan adab mendengar bacaan imam. Ya, panjang bahas bab adab mendengar ni tuan-tuan. Jadi kita ambil mukadimahnya sahaja dulu. Sunat para makmum mendengar dan menghayati ayat-ayat dan surah yang dibaca oleh imam. Ya. Jadi ya sunat kita dengar ayat-ayat yang dibaca oleh imam dan kita hayati supaya datangnya khusyuk kepada kita. Sekiranya dengan ya mendengar tadi tu ya boleh menghayati dan datang khusyuk, maka itulah yang dituntut bagi kita melakukannya. Disunatkan makmum berdoa memohon rahmat apabila dia mendengar imam membaca ayat-ayat yang menyebut rahmat, dan memohon perlindungan apabila mendengar imam membaca ayat-ayat yang ya menceritakan tentang azab. Ini ambil daripada mana? Ambil daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengeluarkan sebuah hadis bahawa kata Huzaifah, saya solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda membaca ayat-ayat yang panjang. Ya, ketika mana baginda melalui ayat-ayat rahmat, Nabi kita berhenti dan berdoa memohon rahmat. Bila Nabi kita baca ayat-ayat berkenaan dengan azab, Nabi kita berhenti dan berdoa minta dijauhkan daripada azab. Ya, maka ulama mengatakan ya, ia sunat juga kepada para jamaah yang mendengar bacaan imam untuk berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam dan orang yang solat sendirian juga sunat berbuat demikian apabila membaca ayat-ayat yang berkenaan. Ya, baik imam maupun orang yang solat sendirian, tuntutan tadi itu sunat ya, kerana bermutaba'ah dengan ya baginda sallallahu alaihi wasallam.
Berikutnya tuan-tuan, ucapan-ucapan tertentu. Banyak lagi sebenarnya yang disebutkan dalam kitab Bahrul Madhi. Ya, banyak ucapan-ucapan ya, bila baca ayat ni ucap macam ni, baca ayat ni jawab macam ni ya, tapi yang saya masukkan ni hanya sedikit saja. Begitu juga dalam kitab Al-Qaulu Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam, Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri mendatangkan banyak lagi ni. Saya cuma ambil separuh saja, ambil sikit aja. Ya, ayat-ayat yang biasa-biasa orang kita dengar aja saya masukkan. Ya, sebab kita ni bukannya hafiz baca semua pun. Ya. Jadi ini je ayat-ayat yang selalu kita jumpa. Bila tuan imam baca watini wazaitun, maka bila tuan imam tanya alaisallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah hakim yang paling adil? Maka pada ketika itu sunat kita jawab bala. Bahkan kalau pandai lagi, bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bahkan kami tergolong di kalangan orang yang bersaksi. Ucapan yang macam tu ulama kata sunat. Ya. Kita masjid kita memang sunyi daripada ucapan macam tu. Kalau masjid Arab gemar satu masjid. Bala. Ya. Sebab apa? Mereka faham. Ya, kadang-kadang ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Masjid kita sunyi aja. Ya, tengok waktu nak khutbah tu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuan imam pun senyap, ya. Tok Bilal yang serah tongkat pun senyap, makmum pun senyap. Patutnya kena godam semua dengan tongkat. Ya. Sebab apa? Quran kata berselawatlah dan salamlah ke atasnya. Patutnya semua sekali gemar selawat. Kalau masjid Arab, Masya Allah, gemar satu masjid selawat. Ya. Penghujung khutbah kata di masjid Arab, fazkurullahal azim yadhkurkum. Ingatlah kepada Allah ya yang maha agung, Allah akan mengingati kalian. Akan disahut la ilaha illallah was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Mintalah akan anugerahnya akan diberikan pada kalian. Ya Allah. Sampai macam tu dalam masjid. Ya. Tapi masjid kita lena lagi waktu tu. Ya. Masjid kita waktu khutbah penghujung tu masih lagi sempat lap. Tuan-tuan. Ya. Baik. Bila kita baca ya surah Al-Waqi'ah, ayat berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung, maka kita pun sunat mengucap subhana rabbiyal azim. Ya. Bila tuan imam baca sabbihisma rabbikal a'la dalam ya solat witir, maka pada ketika itu sunat makmum sahut subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka kita pun langsung bertasbih. Bila tuan imam baca ayat wastaghfirullah, baca surah Muzammil, penghujung daripada surah Muzammil ada ayat wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian semua kepada Allah, langsung sahut astaghfirullahal azim. Ya. Itulah bacaan-bacaan yang dituntut pada kita, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan. Ada? Di negara Cina. Baik. Ulama mengatakan, antaranya dalam kitab Al-Qaulu Tam mengatakan sah ataupun batalnya solat seorang makmum itu adalah mengikut pegangan makmum tersebut. Mengikut pegangan makmum tersebut, bukan mengikut pegangannya tuan imam. Jadi andai kata bila kita pergi ke sana dan kita dapati tuan imamnya baca Fatihah, Masya Allah, tak berbutir langsung. Ya. Tak tahu langsung baca Fatihah ni ya, hurufnya betul tak betul ya, ataupun sebutnya betul tak betul, ataupun kita rasa macam ada yang tak cukup baca, maka pada ketika itu kita tidak boleh mengikut. Ya, kita kena mufaraqah. Ya, apabila ya kita pasti bahawa bacaannya tadi itu mengikut apa yang kita faham, mengikut apa yang kita tahu, bacaan yang sebegitu batal solat, maka kita tidak boleh mengikut. Ya. Jadi sah ataupun batal solat seorang makmum
ikut pegangan makmum tersebut, bukan mengikut pegangan tuan imam. Tuan imam di Cina memang mereka semua baca macam tu, tapi kita tidak macam tu. Ya, maka pada ketika itu kita tak boleh mengikut. Wallahu a'lam. Disaut. Ada yang kata tak boleh cakap masa khutbah. Ya, ada yang mengatakan tak boleh cakap masa khutbah. Sekarang ni percakapan tadi tu berlaku, apakah ada hubung kait dengan khutbahnya atau tak hubung kait dengan khutbah? Percakapan tadi tu ada hubung kait dengan khutbah tak? Ada hubung kait dengan khutbah. Yang dikatakan tak boleh tadi tu yang tak ada hubung kait dengan khutbah. Ya, hatta pada amal ma'ruf nahi mungkar sekalipun. Ya. Dan tegahan itu menurut para ulama kita adalah tegahan makruh sahaja, bukan sampai tegahan haram bercakap ketika mana khutbah. Sebab apa dikatakan tegahan itu tegahan makruh? Yang pertama, ya, ketika mana Nabi kita SAW sedang khutbah, datang seorang Arab Badui. Satu hari Arab Badui datang, Nabi kita tengah khutbah Jumaat. Dia meluru masuk, ini sebut dalam Sahih Bukhari. Ya, dia meluru masuk, dia kata, ya Rasulullah, ya, tanaman-tanaman semua dah kering. Ini tak ada kena-mengena dengan khutbah ni. Tak ada kena-mengena dengan khutbah langsung. Ya, ya Rasulullah, tanaman semua dah kering, binatang semua dah mati. Doalah pada Allah bagi Allah turun hujan. Maka kata Anas bin Malik, waktu Nabi tengah khutbah tu langsung baginda isyarat tangan, berdoa pada Allah. Ya, tiba-tiba aja adanya awan dan turun hujan. Sebelum Nabi kita selesai solat, dah turun hujan. Sebelum Nabi kita turun mimbar, dah turun hujan pada hari tersebut. Dan hujannya pula selebat-lebatnya sampai Jumaat depan. Ya, tak berhenti hujan tu. Ya, sebab dia minta Nabi kita doa waktu khutbah. Jadi alasan daripada ulama kita mengatakan bercakap waktu khutbah tadi tu makruh. Sebab apa? Sebab kita lihat orang tadi datang bercakap dengan Nabi. Ya, ketika mana berlakunya khutbah. Sebab tu ulama mengatakan tegahan bercakap tu tegahan makruh, bukan tegahan haram. Ya, baik. Kalau kita nak katakan, oh itu sekali aja Ustaz, nanti dulu hadis berikutnya. Ya, sesudah seminggu hujan turun, Jumaat berikutnya Nabi kita tengah khutbah, dia datang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, semua hanyut, kata dia. Ya, semua hanyut. Ya, binatang hanyut, rumah runtuh, kata dia. Ya, sebab rumah tampal aja, rumah runtuh sebab hujan seminggu. Jadi doalah ya Rasulullah. Ya, maka Nabi kita pun isyarat tangan. Ya, tengah Nabi kita khutbah, Nabi kita isyarat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ni tuan-tuan tolong hafal doa ni, doa alih hujan. Ya, jangan dok buat perangai-perangai buruk baling spender semua tu. Ya, ni doa alih hujan ni Nabi kita dah ajar. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan sekeliling kami, bukan atas kami. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, ya Allah, turunlah hujan sekeliling kami aja, jangan atas kami. InsyaAllah ya, kenduri ke apakah tak turun hujan. Ya, tapi kena amal dululah. Ya, ini baru sekali hafal terus buat. Ya, kalau mujarab wali Allah insyaAllah. Ya, itu doa Rasulullah. Maka hujan pun ya, waktu tu juga berhenti hujan. Kata Anas bin Malik, semua orang yang datang daripada tempat luar merungut kata hujan lebat di tempat mereka. Tapi kami di Madinah tak ada hujan. Ya, itu doa alih hujan. Ya, jadi kalau nak dikatakan perbuatan tu hanya sekali aja bercakap, dah berlaku 2 kali. Ya, dan begitu juga ya berkenaan dengan orang yang Nabi kita perintahkan supaya melakukan solat. Ketika mana dia masuk, Nabi sedang khutbah, Nabi kita tanya, kamu dah solat? Dia jawab, belum solat. Nabi kita suruh bangun dan solat 2 rakaat. Maka di situ juga ulama mengatakan adanya perbuatan dan juga adanya percakapan. Berikutnya ialah ketika mana Sayyidina Umar sedang berkhutbah, tiba-tiba seorang lelaki masuk lambat. Kata Sayyidina Umar, kenapa pula ni sampai lambat masuk sehingga imam dah ada di mimbar? Maka kata lelaki itu, ni pun aku terburu-buru wahai tuan khalifah, sampai aku tak sempat mandi, kata dia.
Masya Allah kata Sayyidina Umar, mandi pun tak sempat. Ya. Tuan-tuan tahu siapa yang kena marah dengan Khalifah Umar? Sayyidina Osman bin Affan. Kalau kita kena marah macam tu, merajuk sebulan tak datang masjid, tuan-tuan. Ya, tapi Sayyidina Osman biasa aja. Ya. Ni Sayyidina Umar tegur langsung dan berlaku perbualan. Ya. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.